Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Ini tajuk utama malam ini. Personally, I feel the federal election or pilihan raya umum has to be held also in the near future. Unit Inspektorat bakal ditubuhkan di Manred. Inovasi kaedah pertanian hidroponik. Pilihan Raya Negeri PRN ke-12 Sarawak berkemungkinan diadakan serentak dengan Pilihan Raya Umum PRU ke-15. Situasi itu digambarkan Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Ini bagi mengukuhkan kedudukan kerajaan pusat tanpa ada perselisihan kerusi. Personally, I feel the federal election or pilihan raya umum has to be held also in the near future. We cannot have a parliament where the difference between the opposition and the government of the day is just 1 or 2 seats. It's just too risky. If they dissolve parliament earlier than us, then we have to follow them. Dalam masa yang sama, Abdul Karim menekankan berkemungkinan pilihan raya itu akan berlangsung pada hujung tahun ini. It's an open secret already that it's going to be held soon. It's going to be held soon. After PBB convention, right? Yeah, personally, I see it will be by the end of the year. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pusat pengurusan baharu Majlis Kraf Sarawak di Kuching. Selepas 9 hari, Sarawak kembali mencatatkan 1 kes positif COVID-19. Kes ke-700 ini melibatkan seorang lelaki warga tempatan yang baru tiba dari Singapura. Menerusi kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes yang bekerja di Republik itu tiba di Kuching pada 6 September lalu dan dimasukkan ke pusat kuarantin. Pada 7 September, kes dibenar meneruskan perjalanan ke Sibu dan dibawa ke pusat kuarantin bagi menjalani kuarantin wajib 14 hari. Namun pada 8 September, kes disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian saringan pada hari kedua tempoh kuarantin. Siasatan lanjut dapati kes ada menjalani saringan COVID-19 secara rutin iaitu 2 minggu sekali di tempat kerja di Singapura. Kali terakhir kes menjalani saringan di Singapura adalah pada 4 September 2020 dan ujian tersebut adalah negatif. Kes kini menerima rawatan di Hospital Sibu dan pengesanan kontak rapat masih dijalankan. JPBN Sarawak sedang memohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi membenarkan kemasukan pekerja Indonesia ke negeri itu. Sekiranya diluluskan, perkara ini akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ia sebagai langkah susulan bagi mengelakkan pencerobohan secara haram yang boleh menyebabkan penularan COVID-19. The reason was, I think earlier you notice kita pun tutup. Then we notice apabila kita tutup, there seems to be some illegal masuk. Kalau illegal masuk, kita tak dapat kawal. Kita tak dapat kuarantin dia memang bertapuk. So this is where we have to be flexible. So I'm waiting for the result. They are meeting this morning. I hope by afternoon I will get the result and I will let you people know. Tambah ugah, pihaknya perlu bersikap fleksibel dan bijak dalam menyusun atur strategi kawalan keselamatan penduduk negeri itu. Cadangan JPBNS itu melihat kepada langkah pencegahan risiko lebih besar berlaku seandainya sekatan terus dikuatkuasakan. But I wish to clarify, walaupun kita bagi kelonggaran, for example, membenarkan pekerja dari Indonesia, for example, maid, kita akan meneruskan SOP yang dahulu. For example, the transport must be provided by the employer from the border to the quarantine center and quarantine for 14 days. The cost of transport, the cost of quarantine and the cost of testing are all borne by the employer. Ugah berkata demikian selepas Majlis Hari Integriti Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak di Hotel Imperial Kuching pada Rabu.
Seterusnya, unit inspektorat bakal ditubuhkan di Kementerian Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRED. Penubuhan ini adalah bagi menambah baik prestasi MANRED sekaligus meningkatkan tahap integriti kaki tangan kementerian. Unit ini saya rasa amat penting kerana tugasnya ialah untuk membuat lawatan mengejut ataupun audit-audit ke atas projek-projek dan servis-servis delivery yang kita adakan. Bukannya menjalankan tugas audit dijalankan oleh Jabatan Audit, tapi memeriksa secara mengejut dan secara berskala apakah projek-projek yang telah dijalankan, adakah projek tersebut telah mengikuti spek-spek yang sebenarnya. Ujarnya cadangan penubuhan unit itu telah diusulkan dan disokong menterinya Datuk Amar Douglas Ugahambas. Edwin berkata demikian semasa menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Integriti MANRED di Kuching pada Rabu. Program ini diadakan sebagai usaha mengukuhkan budaya integriti sepanjang menjalankan tugas diamanahkan. Objektif utama ialah untuk mengukuhkan kesedaran para warga kerja dan para hadirin tentang integriti, khususnya pada warga kerja kita yang terbuka ataupun exposed to the element of corruption, abuse of power and so on. Program ini juga diisi dengan sesi ceramah integriti melahirkan penjawat awam bebas rasuah oleh Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak Union dan kesalahan utama dalam Akta SPRM 2019 oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. RM507,000 itu jumlah input pertanian yang diberikan kepada 33 penerima petani di kawasan Senadin. Ini bagi bantu mereka tingkat pengeluaran dan hasil tani untuk dipasarkan secara meluas di negeri itu. So I hope with this assistance, our farmers will be able to improve their production, and also encourage them also to go for this modern agriculture. Kim Shin berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian projek input pertanian Senadin di Pusat Latihan Pertanian PLP di Miri pada Rabu. Dalam pada itu, petani turut diseru untuk bekerjasama dengan Jabatan Pertanian bagi mendapatkan bimbingan khasnya berkaitan tanaman. Jadi harapan kita Jabatan Pertanian supaya yang bernasib baik ini tadi mereka dapat mengusahakan kebun mereka dengan cara yang betul, dengan cara yang kita ajar daripada Jabatan Pertanian lah, atas khidmat nasihat kita lah, mengikut panduan yang kita berilah. Dan seandainya tuan-tuan mereka ini tadi ada masalah, sila merujuk kepada pegawai-pegawai kita di bahagian Miri lah. Proses urbanisasi di Sarawak mendorong rangkaian transformasi pembudayaan organik pertanian tempatan Toklen untuk tampil dengan kaedah pertanian hidroponik. Bekerjasama dengan Pusat Kecemerlangan Sarawak Sentex, inisiatif ini beri fokus dalam menjadikan pertanian sebagai satu sumber ekonomi dan makanan dalam komuniti. Ketua Pengurusan Operasi Toklen Malaysia Saiful Bahri Ahmad Adibi berkata, pertanian pintar ini berupaya membuka satu industri baru bagi menggerakkan sosioekonomi penduduk di bandar. Konsepnya berbentuk tanaman pintar hidroponik yang berumah bergreenhouse, di sekitar bandar Kuching untuk rumah-rumah ibadat. Di Sia juga kita akan monitornya dengan satellite farming lah. So setiap aktiviti, nyapun permasalahan, nyapun hasil, kita akan monitor daripada apps ya. Jadi sekitar Bandar Kuching itu kita akan mulakan dengan 25 buah rumah ibadat, masjid dengan surau lah. Tambahnya, set hidroponik yang diperkenalkan juga direka khas untuk kawasan yang tidak mempunyai tanah luas untuk bercucuk tanam. Selain itu, sistem IoT turut diaplikasikan untuk pertanian hidroponik komersial berskala besar. Semua bentuk pengoperasian dan kawalan hasil tani dijalankan secara automatik melalui aplikasi serta sistem yang dipatenkan di Sarawak. Di sini kita ada kontrol untuk temperature, humidity dengan dia punya detection of pH sama dengan EC, conductivity untuk baja, dan kita juga memperkenalkan sistem pengawalan serangga menggunakan IoT. So nya akan automatically spray sentiasa bilanya ada serangan.
automatik. So nya ada apps lah juga. Jadi kita boleh kontrolnya di mana-mana kita berada. Sejak ditubuhkan pada 2016, Toklan kini turut mengkomersialkan pertanian hidroponik di Singapura dan Brunei Darussalam. Antara lain, pengguna set hidroponik ini juga akan didedahkan dengan latihan dan pemantauan berkala dari pihak Toklan. Langkah ini perlu bagi memastikan hasil tani dapat dihasilkan pada tahap maksimum dan selamat dimakan. So far, through the training and through open day, we managed to attract new customer and existing customer. For existing customer, they upgrade their system. So they ask us about more on the veggies, especially on the disease. And then for new customer, we provide them course. Kami berminat nak mencoba menanam sendiri. Lagipun kami dengar untuk hari tu bukan hari tu ada malah promosi. Yang macam ada package untuk yang hydroponic set yang sesuai untuk kat rumah, macam mini set lah. So kami sangat berminat mau try sendiri, melalui pengalaman daripada menyemai, menanam dan terus menuai. Sebelum tu kita beli di supermarket apa semua, and now kita sendiri yang harvest. So pengalamannya yang kita mahukan, and also kita sampingnya pun kita nanangga kerananya usahakan benda tu. Si kita nanangga macam mana usahakan, macam mana benda tu dijalankan apa semua. So yang betul-betulnya hidroponik kan, pakai benda-benda yang organik, yang selamat lah untuk kita konsum. Sangat mudah. Ini adalah tanaman smart farming ataupun hidroponik. Serendah RM350 siapa sahaja boleh mengusahakan tanaman smart farming seperti ini. Dan dalam tempoh 25 hari kita boleh menuai 7 tan hasil pertanian cuma dalam keluasan tanah 1 ekar. Ini adalah sumber ekonomi baru yang boleh diperkenalkan untuk masyarakat di negeri Sarawak, terutama dalam berdepan cabaran pandemik COVID-19. Laporan Nuzulin Abdul Razak untuk Awani Sarawak. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.